Kenapa anak kita bermasalah? Satu daripada punca, jalan kita tak lurus, maka itulah tak keluar dalam kes anak kita bermasalah. Kita cari balik, susuri terusus. Saya suka menelusuri. Sebab itu bila anak bermasalah, pertama saya akan korek semua bagaimana gaya hidup mak ayah. Okay, rata-rata 99.9. Minta maaf banyaklah yang ada agama pada, tapi agama yang ada simpan di otak, tak sampai masuk ke dalam penampilan. Tak sampai masuk dalam amal, tak masuk dalam psikologinya, tak masuk dalam kaedah mengurus anaknya. Mengaku dia Islam tapi tak bercakap dengan anaknya. Ya Allah, saya dah lama tak bercakap dengan ayah saya. Ayah saya dah tak ada dalam hati saya. Ayah saya sudah tidak ada dalam otak saya. Sebab ayah saya tak ada bagi apa-apa kat saya selain bagi duit. Tak bagi nasihat, tak bagi ilmu, tak bagi pandangan, tak berbincang, tak bertanya hal, tak bertanya khabar. Bayangkan macam mana anak nak sayang kita. Sebab kita tak kaitkan anak kita dengan Allah. Kita tak kaitkan anak kita bahawa modal utama untuk menjadikan anak kita sihat, walaupun kita dah buat, ada juga yang tak menjadi. Tapi jangan putus asa. Kalau Nabi Nuh, ala ulul azmi tu, antara Nabi yang tertinggi darjatnya, tapi anaknya meragam. Bukan makna Nabi Nuh biarkan saja. Dah asuh, dah didik, dah bimbing. Tapi belum nak jadi. Nak bagi contoh kat kita supaya tidak putus asa. Ini kekuatan. Mak ayah berusaha, Allah berusaha. Jadi kalau Nabi Nuh dah berdoa, beria, tapi Allah matikan anaknya. Selesai satu masalah. Ni contoh, kalau Nabi Adam, Nabi anaknya perang. Anak bergaduh, bunuh-bunuh adik beradik. Okey? Peranan bapa dalam membangunkan agama anak-anak sangat besar. Balik serah kat mak semua. Ya Allah. Bila anak laki-laki belajar solat dengan maknya, dia tak jelas. Sebab maknya bertelekung. Dia tak nampak tangan mak letak ke mana, angkat tinggi mana dan sebagainya. Sebab itu kalau kita nampak anak kita solat, mana yang ajar. Dan banyak silap ialah kerana maknya yang ajar, bukan ayah. Bacaan memang betul, tapi pergerakan mungkin tak betul. Sebab dalam tekung, luar telekung tak sama. Gerakan untuk orang lelaki dengan perempuan tak sama. Maka sekali lagi, wahai ayah, kita nak bangun kekuatan. Kalau kita benar-benar, kalau kita kata tadi apa? Kita kata Al-Quran penunjuk jalan kebenaran, penunjuk jalan yang lurus. Allah akan bantu mereka kalau mereka berpandu pada Al-Quran. Kita berpandu pada manual SOP yang dibuat oleh manusia. Takut setengah mati, kena denda RM1,000. Semua orang kelang kabut cari emas. Apa kata kalau Allah bagi gitu, kamu kau tak solat, aku matikan sekarang. Terus semua orang solat katnya. Contoh, Allah tidak ugut kita, tapi Allah bagi amaran. Kamu tak solat, kamu jadi gini. Kamu akan jumpa namanya neraka. Kamu kalau tak solat, tak tambah ilmu, kamu tak jumpa namanya bahagia. Kamu tak jumpa namanya tenang. Kamu tak jumpa namanya lapang. Ini hari ini kita nak bangun balik. Saya nak jadi manusia yang bersyukur kerana Allah sudah bimbing saya, Allah besarkan saya, Allah hidupkan saya sampai sekarang. Allah bagi saya kepandaian sampai boleh jadi doktor, boleh jadi lawyer, boleh jadi macam-macam. Tapi dengan jawatan membuat kamu lupa kamu ada Allah, dan yang kamu dapat itu atas pertolongan Allah, maka kamu akan jumpa jalan-jalan yang paling sengsara. Ya, jalan-jalan yang paling sengsara. Walaupun dah bersara, ada juga ramai yang sengsara. Kerana macam-macam penyakit tiba. Sebab kita ni banyak mikirkan susah je kan, memikirkan senang. Okay, sakit sikit riuhnya. Sebab itu Allah kata kalau kamu sakit, diam-diam doa dengan aku aja. Tak payah cerita orang. Sebab orang tak boleh sembuhkan kamu, yang nyembuhkan kamu aku. Jadi cerita dengan aku je. Ya Allah, aku ni sakit ini. Ya Allah, gini. Kalau perlu jumpa doktor, pergi jumpa doktor. Makan ubat diam-diam. Tak payah elan ke orang. Okay. Iklan kita sebagai umat Islam ialah adab kita. Iklan kita sebagai umat Rasulullah adalah adab kita. Iklan kita tentang saya nak jadi hamba Allah, nak jadi calon syurga, ialah akhlak kita. Adab dan akhlak kita menjadi penentu bagaimana kepala dengan tubuh. Tadi kita kata, tanpa adab, tanpa akhlak, seperti tubuh tak ada kepala.
Macam mana nak diperkenalkan? Kita tak tahu. Sebab yang pengenalan tu ada dari leher ke atas. Oh, kalau tengok mukanya begini, kalau tengok orangnya begini. Tapi tanpa akhlak, tanpa adab sebagai orang beriman, walaupun ilmunya 4 lori, maknanya dia jalan tak ada kepala. Ini yang kita takut. Itu sebab dia kata, kalau kamu tidak mengambil petunjuk dari Rasulullah, tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran, tidak ikut perintah yang Allah bagi dalam Al-Quran, kamu sedang menempah kesengsaraan sampai ke akhir hayat.